Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin diminta untuk bersedia kerana majlis akan dimulakan. Jadi sebelum majlis diteruskan, marilah kita dahului dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga majlis ilmu kita pada hari ini direstui dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati pensyarah kursus Responsible Marketing MKT 622, Cik Mazlina binti Ismail, UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Selamat datang ke webinar Today's Wastage is Tomorrow Shortage, anjuran para pelajar Responsible Marketing MKT 622. Kesudian anda menyertai program kami pada hari ini adalah amat dihargai dengan ungkapan jutaan terima kasih. Objektif utama program ini dilaksanakan adalah untuk memberi pendedahan penting tentang mengelak dari pembaziran makanan serta natijahnya dan langkah-langkah relevan yang boleh diambil untuk mengatasinya. Di sini saya selitkan tentatif program kita sepanjang 1,5 jam dilaksanakan insya-Allah. Slot pertama adalah berkenaan dengan food wastage. Slot kedua kita akan ada cabutan bertuah. Slot ketiga adalah food security dan juga disertai dengan majlis penutup selepas itu. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan, dalam menjayakan program kita pada hari ini, pihak AJK Pelaksana telah menjemput seorang penceramah yang berpengalaman yang berkemahiran tinggi dalam bidang hospitality management. Beliau merupakan seorang pengurus Nur Arfa River Chalet atau Nur Arfa Party House. Lebih membanggakan, beliau juga memegang platinum untuk Amway Malaysia. Jadi saya memperkenalkan Encik Muhammad Nasrullah bin Hasbullah Amin atau lebih mesra dikenali sebagai Encik Nash bagi menerajui program Today's Wastage is Tomorrow Shortage ini. Tapi sebelum tu saya suka nak ingatkan kepada para peserta supaya memastikan mikrofon anda dalam keadaan mode senyap atau mute lah. Kalau boleh bukalah kamera ya, jadi interaksi antara dua hala tu membolehkan komunikasi kita lebih efektif. Jadi jika terdapat sebarang soalan untuk diajukan, sila gunakan isyarat mengangkat tangan yang berada di ruangan ini ataupun boleh tekan ataupun boleh letak dekat chat box saja. Alright. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, majlis mempersilakan Encik Nash untuk teruskan acara pada malam ini. Terima kasih. Hai semua, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar anda semua? Sihat ke sihat? Kalau sihat boleh komen 555 di ruangan Zoom chat. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada semua yang bersama kita pada pagi ini. Okay, walaupun malam kita panggil pagi lah ya. Sebabnya pagi itu adalah keadaan lebih segar yang berwujud. Okay, so selamat pagi Suziana, Siti Zarina baru je tutup kamera, Cik Syafiq, Cik Azma, Shano dan semualah. Selamat pagi semua. Boleh komen di ruangan Zoom chat. Kalau anda semua sihat, komen 5555 di ruangan Zoom chat. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi. Salam sejahtera kepada semua. Salam perkenalan. Saya kenalkan diri saya, nama saya Nash On. Okey, terima kasih pada MC yang sangat awesome sebentar tadi yang memperkenalkan diri saya. Terima kasih MC, anda sangat hebat. Okey, so selamat datang juga saya ucapkan kepada semua yang berada pada sesi pada pagi ini. Okey, so rakan-rakan yang saya muliakan, okey, sebelum saya muliakan sesi pada pagi ini, okey, so izinkanlah saya untuk share screen. MC nampak tak screen MC? MC nampak tak? Nampak jelas. Nampak jelas. Terima kasih. Okey. So hari ini tanpa melengahkan masa lah, saya diberi tugasan oleh sekumpulan anak muda yang hebat untuk bercerita tentang Today Wastage is a Tomorrow Shortage. Okey. So dia macam poem ataupun pantun lah dalam bahasa Melayu ni kan. So jom kita mulakan sesi kita pada pagi ini. So pertama kali saya nak ucapkan my gratitude lah kepada lecturer UiTM Pasir Gudang iaitu Miss Mazlina binti Ismail atas jemputan ini. Terima kasih Miss Mazlina. Dan tidak lupa juga saya ucapkan kepada anak muda yang sangat hebat, berikan komen 555 di ruangan Zoom chat tanda
tahniah dan hebat kepada Shano Ilya, Suziana, Siti Zarina, Muhammad Nur Azmal dan juga Muhammad Nur Amirul Syafiq. Anda semua sangat hebat. Satu tepukan yang paling gemuruh untuk mereka kerana mereka berjaya menjalankan program pada pagi ini, pada petang ini memang sangat hebat, dan saya sendiri pun rasa sangat berbangga untuk memberikan sesuatu kepada anda semua, dengan harapan anda semua memberikan komen di ruangan Zoom chat 5555 kepada mereka sebab ada 5 orang anak muda yang hebat. Okey, so sebelum saya mulakan kisah kita pada pagi ini, saya nak anda semua lihat dekat dekat 3 cawan ni. Okay, so dia ada cawan 1, cawan 2, cawan 3. Okay, so hari ni tujuan saya berada di sini adalah untuk berkongsi ilmu ataupun memberi ilmu, ataupun dalam kerti kalau kita kan sebaya, saya pun baru je 20 something, and then kita nak cakap kawan-kawan sembang santai tapi dia berilmiah. Okay, so tapi kisah hidup kita, kisah yang saya nak ceritakan hari ini, saya perlukan anda semua, at least anda menjadi cawan yang kosong ataupun cawan yang separuh. Jangan jadi cawan yang penuh. Sebab apa? Bila jadi cawan yang penuh, anda semua tak akan terima langsung apa yang saya akan cerita. Sebaliknya anda akan cakap, saya dah tahu, saya dah pandai, saya dah tak perlukan apa-apa daripada anda. Jadi just make sure diri anda hari ini kosong seperti gelas nombor 1 atau 2 untuk anda menerima ilmu pada pagi ini. Okay, so ayuh kita mulakan sesi kita pada pagi ini. Okay, so sebelum kita mulakan, saya nak share dulu satu video yang mana yang video ni adalah berkenaan dengan topik yang sedang dihangatkan. So kita akan guna bahasa Inggeris plus bahasa Melayu dalam kita punya topik pada pagi ini, sebab fakta-fakta yang dikumpulkan adalah berdasarkan daripada sumber yang berilmiah, jadi dia ada fakta-fakta menggunakan bahasa Inggeris. So, ayuh kita tonton sedetan ini bersama. So, dipersilakan. Dianggarkan 4,080 tan sisa makanan yang masih elok dibuang dalam tempoh sehari di negara ini. Jumlah itu cukup untuk memberi makan kepada 3 juta orang 3 kali sehari. Lambakan sisa makanan yang dibuang ke tapak pelupusan sampah turut menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin ada laporannya. Berdasarkan statistik Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCOP), 38,120 tan sisa pepejal dijana sehari. 44.5% daripadanya atau kira-kira 17,000 tan adalah sisa makanan. Amaun itu boleh memuatkan 7 kolam renang bersaiz Olimpik. Manakala 24% keseluruhan sisa makanan adalah makanan luput tercemar serta sisa makanan dibazirkan, kebanyakannya nasi dan roti. Secara purata, satu keluarga membazirkan 500 ke 800 gram makanan setiap hari, membabitkan kerugian RM210 sebulan atau RM2,500 setahun. Sisa makanan ni adalah sisa yang menyebabkan keluarnya air licik, dipanggil air resapan ni, yang boleh mencemarkan alam sekitar. Proses perebutan sisa makanan ni akan mengeluarkan gas metan. Gas ini lebih bahaya daripada gas karbon dioksida. 34 kali lebih tinggi dia punya daripada karbon dioksida. Dan gas metan adalah gas rumah hijau dipanggil, yang menyebabkan pemanasan global. Berdasarkan tinjauan persepsi dan tingkah laku masyarakat dalam menghargai makanan dan elak pembaziran tahun lalu, punca utama pembaziran, tiada siapa mahu makanan itu dan makanan telah rosak. Sisa pepejal ketika Ramadan turut dijangka meningkat tahun ini.
Ia mengambil kira kenaikan 7% tahun lalu meskipun tiada bazar Ramadan berikutan penularan COVID-19 serta Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kalau ada lebihan boleh diproses jadikan kompos. Yang tu kita kena ajak. Kompos tu apa, macam mana nak buat. Itu peranan kami lah untuk mendidik masyarakat untuk menguruskan sisa makanan. Akhirnya tidak dibuang dan tidak perlu diuruskan dan diproses di tempat perusahaan. Kerana sisa makanan adalah punca pencemaran. Justeru makan sampai habis diangkat tema tahun ke-6 kempen Hargai Makanan, Elak Pembaziran. Di sebelah sana mati kebuluran, di sebelah sini pula mati terlampau kekenyangan. Isu pembaziran makanan setiap kali Ramadan seolah-olah sudah menjadi sebati dan lumrah, padahal puasa menuntut kita untuk mengawal nafsu. Bukankah sebagai umat kita diseru untuk sentiasa bersederhana dalam apa jua yang dilakukan? Wan Zarul Azri, Wan Muhammad Sudin melaporkan. Okey. So, kawan-kawan, macam mana mendengar sedikit sedutan fakta? Fakta tu adalah benda yang kisah benar yang berlaku di Malaysia sekarang. Yang mana kita boleh lihat, kita ada pembaziran makanan yang berlaku di Malaysia. Anda juga lakukan dan saya juga lakukan. Siapa rasa dia buat, angkat tangan? Siapa rasa dia bazir makanan, angkat tangan? Azmal bagus dengan Suziana, dia tak buang makanan. Yes, tapi apa yang saya boleh bagi tahu adalah ini adalah satu fakta yang perlu korang kena hadam dan kena terima. So, jom kita tengok apa yang topik yang kita akan kupaskan mengenai tentang pembaziran makanan kita pada pagi ini. So kenapa perkara ini terjadi? So, pernah tak dalam kehidupan kita ni sebagai manusia, saya tak soal lah kepada kakak-kakak, abang-abang, rakan-rakan yang bersama saya pada hari ini, adakah pernah anda tanyakan pada diri anda, kenapa perkara ini berlaku? Kenapa perkara ini tiada orang yang ambil tahu? Kenapa perkara ini semakin serius? Kenapa? Sebab itulah, bila tiada saja tanda soal yang bermain di kepala kita, itulah menjadikan punca segala-segala masalahnya berlaku. Sebab itu masalah menjadi semakin besar, semakin remeh dipandang enteng oleh masyarakat. Jadi mulai hari ini, letakkan topik kita pada hari ini adalah yang pertama, iaitu tentang food wastage. Saya nak anda semua letak tanda soal pada setiap tindakan yang anda lakukan dan letak pada akal fikiran anda semua mengapa perkara ini terjadi. Okey. So, sekarang ni kita nak tengok sedikit fakta lagi lah. Okey, tadi kita dengar kan, jadi kita lihat pula. Okey, ini adalah fakta. 33,000 tan makanan domestik dibazirkan setiap hari. Sangat-sangat banyak, kawan-kawan. Dan itu adalah makanan domestik tan. 15,000 adalah tan makanan yang dibazirkan. Makanan yang dibazirkan adalah makanan yang boleh dimakan. Dan setiap 15,000 tan makanan yang dibazirkan, kita boleh bagi makan untuk 10 juta orang. Dan bayangkan, setiap orang yang membazir makanan di Malaysia, dianggarkan seorang, contohnya kita ambil contohnya Cik Azmal, MC kita pada hari ini, dia bazirkan 544 kilo, 0.544 kilogram makanan dibazirkan oleh beliau. Kalau contoh beliau makan nasi 1 kilo, 500 gram yang telah dibazirkan oleh beliau. Itu adalah contoh kisah konsep yang macam mana hari ini saya nak bagi anda sedar, topik kita memang sangat-sangat dekat dengan hati, mudah faham, tapi dia susah untuk kita rasa memang membazir. Tak, kita tak pernah rasa macam tu. Kita tahu ia membazir, tapi kita tak pernah rasa empati pada tahap pembaziran. Jadi, inilah yang terjadi di Malaysia. Tuan-puan sekarang, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang saya hormati sekalian, ini yang terjadi di Malaysia. Inilah fakta yang dikeluarkan oleh Solid Waste Corporation, SW Corp Malaysia. Ini fakta yang benar, bukan tipu-tipu oleh saya. Dan jika anda lihat tadi 4080 tan sehari, bayangkan fakta yang paling saya rasa lawak adalah 38.7% tiada siapa yang mahu makan makanan tersebut.
dan 31.3% makanan telah rosak. Kalau anda lihat di sini, dah lebih kurang dalam 70% daripada makanan 4,080 tan sehari ni, 70% adalah sifat pandang enteng ataupun tidak ambil berat, tidak ambil tahu, tak kisah, I don't care, I don't want, I don't need to. Sebab itulah perasaan itu yang wujud menjadikan fakta yang ada di Malaysia pada hari ini, 70% adalah daripada sifat manusia mementingkan diri ataupun berlagak sombong kalau dalam bahasa kasarnya, yang mana mereka tidak mahu. Dan kita lihat sekarang, contoh lagi, 21.1% adalah kuantiti makanan tersebut terlalu banyak. Dan 83% adalah makanan tarikh luput dan 0.9% tidak memenuhi selera anda. Jadi, fakta ini saya nak anda semua ambil. Sebab apa? Sebab kita nak anda semua pegang. Sebab nanti kita akan lihat pada topik yang kedua, dia akan ada kesinambungannya. Jadi, saya nak anda semua tengok 38.7, lebih kurang dalam 70% makanan dibazirkan setiap hari. 70% tu, kalau contohnya kalau kita ada RM100, RM70 kita buang, RM30 kita makan. Sangat membazir. So ini adalah satu fakta yang saya dapat daripada United Nations. So ini adalah food waste of the big picture. Dia kata 1/3 daripada makanan di dunia ni adalah satu pembaziran. Bayangkan dunia yang besar, yang penuh dengan 33 bilion orang yang duduk atas dunia ni, 1/3 adalah pembaziran makanan. Dan dia adalah punca daripada kita membuat makanan, daripada kita hantam ekspor makanan, storing dan masak dan sebagainya. Itu adalah antara punca-puncanya lah. Dan ini adalah menyebabkan ada masalah yang banyak berlaku kepada dunia kita sekarang, dan kita pun sedang mengalami kesannya, rakan-rakan yang saya hormati sekalian. So, bila ada satu masalah yang berlaku, iaitu pembaziran makanan, food waste ni, dia akan menyebabkan satu kesan kepada dunia. Dan how it affected to the world. Maksudnya dia memang sangat menjadikan sesuatu masalah yang lain wujud kepada dunia ini. Dan saya hanya mengepilkan beberapa masalah yang kecil yang benda ni dia tak nampak di mata kita, tapi dia sangat boleh merosakkan masa depan anak cucu cicit kita. So kakak-kakak, abang-abang yang saya hormati sekalian, fikir kembali menyebabkan apa yang akan terjadi. Ini adalah punca apa yang terjadi kepada dunia. Asbabnya adalah daripada tindakan kita. Okey, ini adalah contoh kita buang sampah hari ini. Shano buang sampah, Syafiq buang sampah, Siti buang sampah, Azmal buang sampah. 4 orang yang buang sampah dah 2 kilo sampah dalam tong sampah tu, rakan-rakan. 2 kilo hanya daripada 4 orang. Bayangkan, tolong sesiapa darabkan kepada saya, 33 juta rakyat Malaysia darab dengan 0.5 kilogram. Berapa kilo kita buang sampah every day. So, daripada food waste yang kita buang hari ini, maafkan saya batuk. Kita telah menyebabkan, bila food waste ni, kita buang dia merata-rata and then kita tak recycle dia betul-betul, kita takkan dia dengan betul, dia bolehkan satu methane. Methane gas ni sangat bahaya, 34% lagi bahaya daripada karbon dioksida. Sedia maklum, karbon dioksida adalah satu karbon yang sangat bahaya yang benar boleh menipiskan ozon, dan methane juga 34% lagi bahaya. Okey. So, apa terjadi bila dia menyebarkan udara yang bahaya ni? Dia juga akan menyebabkan gangguan kepada kita punya iklim. Selain itu juga, daripada air sampah yang kita buang ni, so sebelum tu saya nak tanyalah kan. Okey. So, pernah tak rakan-rakan yang bersama dalam Zoom hari ini, pernah tak
korang tengok air sampah. Pernah tengok air sampah tak? Pernah tengok air sampah yang keluar kan? Air yang contohnya air ikan, ayam dan sebagainya. Dia dinamakan sebagai licin. Licin ni adalah satu liquid yang dikeluarkan oleh hasil daripada sampah tu. Dan dia sangat berbahaya kepada dunia. Sangat berbahaya. Bahaya macam mana? Sehingga dia boleh menyebabkan rosaknya organ sistem manusia. So, itu yang terjadi kepada kita kalau kita tak food waste kita tu kita tak buang dengan betul-betul. So dia akan menyebabkan kepada soil pollution. So nanti saya akan ada satu sedikit video untuk tentang ni. Kemudian dia akan menyebabkan global warming. Yes, punca daripada pemanasan global maksudnya gas daripada rumah hijau menyebabkan kita punya lapisan ozon semakin menipis dan menyebabkan cairnya kutub utara dan kutub selatan. Dan juga kalau anda lihat sekarang new outbreak virus and bacteria kalau kita tak kawal. Contohnya mesti ramai yang tak tahu. Contohnya COVID-19. Dia hasilnya adalah daripada kelawar. Kelawar sifatnya dia makan benda-benda yang berbuah dan juga buah. Dan kelawar ni sifat dia adalah tidaklah pembersih dan dia banyak tahap kelawar sendiri pun sedia maklum membawa banyak banyak keburukan kepada manusia. Dan bayangkan maksudnya hasil daripada haiwan-haiwan yang berkeliaran di dunia ni yang makan sampah-sampah ni semua food waste ni, diorang boleh menyebarkan penyakit kepada kita. Contohnya lalat. Nampak kecil macam tu je, macam ni kan. Gitu. Tapi dia boleh menyebabkan, orang panggil apa nama? Dia boleh menyebabkan sampai tahap boleh pergi ke mana-mana penyakit. So it's macam dia benda yang remeh tapi dia sangat memberi kesan kepada manusia. Sebab itulah ramai orang boleh meninggal dunia ketika contoh Kedah pernah ada meninggal dunia. Sebab apa? Sebabnya keracunan makanan. Sebab keracunan makanan meninggal dunia. Malaysia akan ada setiap tahun isu keracunan makanan. Dan ini adalah punca daripada kelemahan kita dalam mengawal selia food waste. Nampak benda ni remeh tapi dia memberi kesan yang sangat besar kepada nyawa manusia. So, mesti semua baru ambil tahu kan hari ni kan. Oh, rupanya kalau kita tak kawal jadi gini. Yelah lalat duk main dekat sampah je, mana ada main dekat minyak wangi. Betul tak? Kau awak je yang minyak wangi, Syano kan? Okay, so jadi, bila kita nak fikir kepada keadaan ni, kita kena fikir juga kenapa masalah-masalah ni wujud. Masalah-masalah ni wujud adalah sifatnya daripada manusia. Siapa rasa dia manusia hari ni? Boleh tak angkat tangan? Boleh tak? Saya nak tahu siapa yang rasa dia manusia ni angkat tangan. Sebab kita semua ni ada nafsu. Thank you Norani, dia angkat tangan ni digital. Okay, so kita thank you Cik Azman. So kita semua ni manusia rakan-rakan. Saya pun manusia. Saya pun ada nafsu. Dan sebab itulah bila kita ada nafsu, kita sendiri pun gagal mengawal nafsu kita. Sebab itulah wujudnya kita kata food waste ni. Sebab itulah hari ni juga topik hari ni the current consumer behavior related to the food. Okay. Kalau saya tanya kakak-kakak abang-abang yang berada sini, siapa je yang tak nak pergi kafe-kafe hipster? Siapa je tak nak makan Pizza Hut? Siapa je tak nak makan Kyochon? Siapa je tak nak makan Myeongdong Tteokbokki? Siapa je tak nak pergi makan lobster? Sebab kita ada orang yang ada duit, ada orang yang ada nafsu dan ada orang ada lifestyle dia sendiri. So mari kita kaji. So, kenapa manusia hari ini sangat-sangat mementingkan fast food? Contoh kita tengok fast food yang tumbuh di Malaysia seperti cendawan selepas hujan. Contohnya di Malaysia, banyak sangat-sangat fast food yang sedang dibina di sini. Texas, KFC, Pizza Hut dan sebagainya. Dan ini kalau dekat KL, setiap 5 kilo kita akan jumpa McDonald.
kita akan jumpa Burger King. Sebab kita tahu kat sana manusia nak fast food. Jadi, kenapa fast food ni wujud? Ada tak siapa-siapa boleh komen dekat ruangan Zoom chat? Kenapa fast food ni wujud? Wow, 20 mata yang memandang. Hai semua, 20 mata yang memandang. Boleh tak komen dekat ruangan Zoom chat? Sebab cepat dan mudah. Yes, sangat betul Suziana. Betul. Wow, kawan-kawan, yes. Sebab itulah fast food diwujudkan. Sebab apa? Sebab dia punya target adalah time. Yes, semua orang nak cepat. That's what we call fast food. Sebab itulah bila manusia nak makan fast food dan dia kejar masa. Sebab itulah wujudnya lambakan. Bila lambakan wujud, permintaan sangat tinggi, supply sangat tinggi, so sampah pun akan bertambah banyak. Itu je logik yang boleh saya sampaikan untuk fast food. Yang keduanya, manusia sekarang pun banyak makan eating outside. Contoh hari ni, Shano, dia suka makan dekat luar. Dulu dia belajar dekat UiTM Dungun, kawan Shano ni, dia suka sangat makan dekat luar. Ataupun kawan-kawan dia suka makan kat luar. Sebab apa? Sebab tak semua orang ada talent. Contoh hari ni saya nak tanya. Kalau contoh kan, saya tanya, Cik Siti Zarina Masri, awak boleh masak tak? Contoh Thailand food. Saya suruh awak masak pad thai. Mesti awak rasa tak boleh. Sebab tu kita makan kat luar, betul tak? Itu adalah salah satu punca sebab kita ni nak cari benda yang kita tak boleh buat. Saya pun sendiri saya tak boleh masak masakan Korea, tapi saya suka masakan Korea. Saya tak boleh masak masakan Western. Tak reti masak, tapi saya pergi makan. So itu adalah contoh kenapa manusia hari ini banyak makan kat luar, sebab dia tak ada talent juga. Okay, so antaranya lagi adalah night market. Sebab apa ramai orang pergi night market? Sebab apa? Sebab dia banyak choice, dia banyak pilihan. Saya suka pergi pasar malam sebab saya boleh pilih. Air soya kedai mana saya boleh pergi beli. Ayam bakar mana saya boleh pergi beli. So, antara punca yang menyebabkan manusia hari ini terlalu banyak pilihan, sebab itulah ramai food waste kita ni terjadi. Kita bukan nak bercerita pasal makanan tau hari ni, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Kita nak bercerita macam mana food waste terjadi. Dia disebabkan oleh gaya hidup, persekitaran dan juga apa yang ada dalam kehidupan kita. Ni contoh lagi. Okey. Shano adalah seorang pekerja hospital. Shano adalah seorang pekerja hotel. Dan saya pun juga adalah seorang pekerja hotel. Dan awak tahu tak, untuk menghasilkan makanan yang cantik seperti chef ni buat, betapa banyak makanan yang perlu dibuang. Contohnya untuk dapatkan turn carrot, berapa kali kita kena turn carrot, betul tak Shano? Siapa lagi chef yang dekat sini? Kalau kita nak buat, contohnya kita nak buat apa lagi? Macam tu potato, nak buat curry puff yang ada inti, maksudnya yang kalau chef kita nak petak-petak. So sebab kita nak nampak cantik pada makanan, kita nak present benda tu presentable, cantik. So sebab lifestyle orang tu dia nak makan. Sebab tu juga kenapa hari ni lifestyle pun antara punca lifestyle makanan kita ni. Kita nak makan mewah, kita nak makan benda cantik, kita bekerja tempat yang mewah, kita tak sedar sebenarnya kita adalah antara orang yang membuang sampah. Yes, dan ni adalah contoh lagi lah. Ni kalau siapa kenal, ni adalah contoh founder Myeongdong Tteokbokki. So, sebab apa juga Myeongdong Tteokbokki ni? Sebab dia adalah fenomena. Sekarang ni tengah fenomena. Kalau you pergi mana-mana, nak you pergi ICT Mall dekat Putrajaya, dekat Bangi. Okay. Bayangkan dekat sana, ya Allah, kedai Korea ada Duki, ada Myeongdong Tteokbokki, ada macam-macam. Memang kedai Korea memang sangat-sangat meningkat. So, disebabkan fenomena inilah menjadikan makanan-makanan yang menjadi fenomena tu banyak pembaziran yang berlaku. Sebab inilah bila benda tu semakin viral, famous dan sebagainya, dia ada antara contoh. Dan contoh lagi adalah Gen Y. Okey. So hari ini saya yakin bersama saya hari ini adalah anak-anak muda. Siapa rasa dia Gen Y? Say I. Okey.
Gen Y. Sebab kita muda, saya yakin Syafiq muda hari ni, Suziana muda, kita muda, kita memang nak makan kat luar dan kita memilih. Syafiq dia suka yong tau fu, Suziana dia suka makan sotong bakar. Kalau dekat Johor ada kacang pul, ada apa. Korang dah tak makan dah kacang pul tu. Jadi orang yang buat kacang pul dah tak ramai orang makan. Contoh kat Terengganu sekarang, orang dah tak makan sangat makanan Melayu western. Jadi makcik-makcik yang membina bisnes yang biasanya ni adalah contoh. Sebabnya generasi muda sekarang adalah punca juga food waste, sebab mereka adalah orang yang sangat menjaga-jaga. Sebab tu ramai perempuan sekarang cantik, sebab dia makan, dia order nasi goreng Pattaya, tapi dia makan piut je. Sebab tu dia cantik. Macam Shano, dia sangat kurus. Tapi alhamdulillah, Shano antara orang yang memang makan sikit. Macam gitu. Tapi apa yang saya boleh cakap, itu adalah faktor-faktor yang menjadikan makanan kita pada hari ini banyaknya pembaziran. So itu adalah contoh-contoh yang tadi. Jadi saya recap balik apa perkara yang apa benda yang menyebabkan kita ni membuang makanan is about manusia sekarang pekerja masa, manusia sekarang tak ada talent, so they go for talent. Dia ada choice, dia boleh pilih, dia ada lifestyle, dia nak fenomena, dan fenomena yang sekarang ni Korean food, Japan food sekarang tengah naik dekat Malaysia. So generation is also one of the factor that cause the food waste increment in Malaysia. Okay, so this is food waste in Malaysia. As you can see, there's a lot of food that have been waste in Malaysia. Not only Malaysia, in the world, especially in our house. Let's see in our garbage right now, guys. So let's see what happened. If you can see right now, try to open up your garbage and your trash and see what they have in what your mother and your siblings, your housemate, your roommate have put into the trash. I believe at least there is about 20 to 50% item in that trash still can be used, still boleh guna, dan still is recyclable. So sangat sedih lah ini adalah terjadi dekat ni. Okay, so before I go, so sebelum saya nak cerita sikit lah. Tadi kan ada global warming kan. So saya ni adalah seorang manager chalet dah dekat Kuala Terengganu. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, saya nak maklumkan bahawasanya memang saya terkesan antaranya. Sebab apa? Chalet saya dia sebelah sungai betul-betul tau. Dan setiap bulan 12, chalet saya dah 10 tahun usianya. Yang tempat saya bekerja ni 10 tahun dan sejak 3 tahun yang kebelakangan ni, sejak daripada PKP hari tu, chalet kami banjir setiap bulan 12 akibat daripada fenomena air pasang. Soalan saya kepada semua, kenapa tahun 3 yang terakhir ni baru air masuk dalam chalet, tapi 7 tahun yang terawal ni tak masuk dalam chalet? Ada tak siapa-siapa boleh jawab soalan? Ada tak? Air dah masuk dalam chalet. Sebabnya air dah semakin meningkat, paras air semakin meningkat di dunia ini. Dan saya sendiri terasalah dengan hasil pemanasan global ni, memang air tu mencair. Dan memang air tu memang pergi, air mana ada sifat, dia kan bergerak ke mana-mana dan dia pergi dekat mana kawasan yang ikut monsun. Dan untuk pengetahuan anda semua, setiap kali bulan 12, Terengganu akan menutup pulau. Itu biasa. Namun, sejak kebelakangan ni, banyak chalet-chalet di tepi pantai, contohnya Pulau Perhentian, Pulau Redang, terhakis dek kerana tingginya sea level ataupun paras air laut semakin meningkat. Kalau tak percaya, rakan-rakan boleh datang Terengganu, pergi UiTM Dungun. UiTM Dungun boleh tanya, macam mana dulu boleh mandi, sekarang dah tak boleh mandi. Dah terhakis dah. Memang sangat sadis. Memang sangat menyedihkan dengan apa yang berlaku dekat dunia kita sekarang. So, hanya dengan sampah boleh menyebabkan banyak benda yang berlaku. So ini adalah contohlah faktor-faktor yang boleh menyebabkan food wastage contributor dekat dunia ini. Okay.
So sebenarnya main cause untuk tiga benda ni berlaku adalah common. Dia adalah benda yang sama je sebenarnya. Dia adalah tiga benda yang penting, iaitu overbuying. Ni contoh restoran lah. Restoran atau house ada overbuying, overproduction and spoilage. Overbuying is often lah, maksudnya orang yang selalu buat. Sebabnya kita fokuskan orang rasa orang ramai apa semua, overbuying. Dan ni adalah contoh. So ni adalah akibat-akibat daripada kita punya food waste yang berlaku dekat dunia. Dan jarang lah diorang dekat restoran ataupun ni dia beli dia apa nama, dia purchase sikit-sikit. So dia beli banyak-banyak. So tu antara faktor-faktor dia lah. Jadi kalau kakak-kakak abang-abang boleh tengok dekat sini, kalau kita masak dekat rumah, kita jarang membazir sebab kita sayang duit kita, betul tak? Tapi orang bisnes, dia kena jaga kualiti makanan dia. Sebab itulah dia beli banyak, tapi tiba-tiba orang tak datang, dia kena buang. Sebab tak ada orang nak makan. Tapi still, business gonna run lah. Tapi masalah dia adalah hari ini, okay, so itu apa yang terjadi. Sebab main cause kepada food waste adalah more kepada overbuying dan juga overproduction. So ini adalah contohlah food waste. So macam mana kita nak jaga benda ni semua, rakan-rakan yang saya hormati sekalian. So cara nak jaga dia, okay, ini contoh video ini adalah berkisahkan tentang macam mana dekat negara luar, Malaysia belum lagi menggunakan teknik ini, yang mana kita gunakan teknik ini untuk teknik orang panggil pembuangan sampah. Dan macam mana diorang mengawal selia methane gas dan juga lecet, yang mana yang ni adalah orang panggil benda yang paling bahaya lah dekat dunia ni kan. Lecet dengan ni sebab dia boleh menyebabkan kerosakan secara kekal. Saya ulang balik, kerosakan secara kekal. Maksudnya anda hasil daripada methane gas dan juga lecet ni, dia menyebabkan kecacatan kekal kepada dunia. So ayo kita lihat macam mana negara luar, ini adalah daripada United Kingdom. United Kingdom memang negara yang sangat-sangat menitik beratkan tentang alam sekitar, plus Jerman dan juga negara-negara maju yang lain. Tapi mereka juga gagal lagi dalam mengawal selia food wastage berada di dunia. So ayo kita lihat sama-sama. We all know rotting garbage is stinky, and it's even worse when it gets wet. So you can bet the stink is sickening when it rains on a 100-foot tall mound of rotting garbage. Of course, that happens a lot at landfills here in southeast Louisiana. When it rains at any landfill, water seeps down through the grass and earth, through the garbage heap, and collects on the bottom. So do liquids that ooze out of the garbage when it decomposes. All that liquid is called leachate. As the garbage decomposes, it emits gases like methane and CO2. A layer of gas forms on top of the leachate. Landfills have a system to collect both the leachate and the gas so they don't contaminate the environment. Pumps send the leachate to retention ponds, where it's treated and stored. There are also vertical gas wells running down through the landfill. They use vacuums to collect the gas. Different pumps inside those wells send the gas up and out to a gas plant, where it can be processed and sold as usable natural gas. Now, if these pumps are working properly, there should be only 1 foot of leachate under that 100-foot mound of garbage. The vacuums that suck the gas into the wells sit right above that normal leachate level. But if the pumps are not working, like they weren't at Jefferson Parish landfill for years, the mound of garbage becomes flooded with leachate. That flood of leachate can block the vacuums from sucking the gas into the wells. And now that layer of toxic, smelly methane and hydrogen sulfide isn't being collected anymore. Instead, it rises up through the landfill and escapes into the air. Sejak azan dekat Terengganu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Okay, so apa lagi cara yang kita boleh lakukan adalah sebenarnya kita boleh gunakan hierarki ni. Okay, hierarki ni dah lama dah dikeluarkan oleh banyaklah NGO yang menggunakan, dan mereka percaya ini adalah salah satunya untuk kita bantu dunia ini, iaitu food recovery hierarchy. So anda boleh lihat dekat sini, okay, hierarki piramid kita ni terbalik tau. Okay, so apa dia adalah source reduction. Maksudnya kita boleh kurangkan penggunaan makanan dan juga kita boleh jadikan makanan-makanan ni semua, okay, apa yang kita boleh jadikan makanan-makanan ni semua adalah kita boleh feed hungry people. Okay, kita tengok dekat dunia ni ramai lagi budak-budak yang ada malnutrisi. Contohnya, okay, baru-baru ini dalam masa 2 minggu atau 1 minggu ni, Malaysia telah dikeluarkan satu statistik bahawasanya Kelantan dan Terengganu mempunyai budak yang ramai terbantu dari segi pertumbuhannya. Jadi ini adalah puncanya daripada kekurangan nutrisi. Dan ini juga kita sedih sebab apa? Malaysia adalah nombor 1 paling gemuk ataupun obesiti di Asia. Tapi kita masih lagi ada negeri-negeri yang mana belum ada cukup malnutrisi ataupun nutrisi yang sihat untuk pertumbuhan kanak-kanak. So ini adalah kita boleh donate kepada food bank kalau kita boleh kawal sedia dengan betul. Dan antaranya lagi kita boleh feed animals. Contohnya saya tengok lembu-lembu boleh makan je sisa-sisa daripada tumbuhan, ayam-ayam, lagi apa je, banyak je binatang-binatang sekarang, binatang memang binatang lah kan. Jadi binatang ni dia bersifat dia omnivore, dia boleh makan banyak perkara, contoh. So sekarang kita boleh juga industri use, contohnya recycling, use cooking oil for biofuels. Ada juga sekarang dah gunakan minyak masak sebagai sabun, ada juga yang gunakan sebagai candle. Jadi macam sangat-sangat bijak diorang punya ideologi untuk membantu dunia. Ini adalah composting. Composting ni adalah composting ni memang sangat-sangat logik. Sebab apa, makanan-makanan kita ni kalau kita boleh kompos and then kita boleh suburkan balik tanah kita. Dan ini sangat-sangat bagus. Cuma kita kena rajin asingkan makanan yang boleh dikompos dan tidak boleh dikompos. Last sekali barulah kita boleh landfill dengan incineration. Baru kita lepaskan dekat tanah kita. So kalau anda lihat dekat sini, kalau kita ada banyak makanan yang tidak dibazir, yang tidak habis, food waste kita tu, kalau kita kawal selia dengan betul, sedikit saja yang masuk tanah, tapi banyak lagi kepada binatang dan juga industri use. Tapi kalau anda lihat sekarang, masalah kita terbalik. Kita tengok yang ni duduk dekat atas. Orang lapar ni kita duduk dekat warna orange. Sebab itulah kakak-kakak abang-abang yang saya hormati sekalian, anda lihat kembali apakah dosa-dosa anda sepanjang anda hidup atas dunia ni. Adakah anda berada di orang yang berwarna ungu ataupun ada kat sini. Contoh contoh ini adalah benda-benda yang sangat-sangat penting lah untuk kakak-kakak semua. Okay, so kita sekarang kita break time sebab kita baru saja bagi kakak-kakak abang sedar kan korang ada dosa kan. Jadi sekarang ni ambil masa untuk cucikan dosa korang. So saya nak serahkan kepada MC lah untuk cucikan dosa-dosa peserta kita pada pagi ini. Silakan MC yang hebat, Cik Azmal. Alright, terima kasih banyak Encik Nash. Alright, jadi ada intipati yang saya dapatlah daripada perkongsian Encik Nash tadi lah ya. Jadi macam kita selalu tengok kalau macam kita ada pengumuman yang penting-penting daripada kerajaan, ramai orang Malaysia ni akan buat panic buying. So bila buat panic buying akan jadi overbuying. So bila overbuying, makanan ataupun barang yang kita sepatutnya consume sebelum tarikh luputnya tu akan dibazirkan begitu sahaja. Lepas tu bila kita cakap pasal pembaziran makanan yang berlaku di hotel-hotel, terutamanya untuk Ramadan buffet, macam tahun ni lah macam tahun ni sebelum raya, semua orang tahu yang kita dapat sejumlah wang daripada KWSP ataupun EPF. Jadinya buying power tu meningkat. Jika
bila buying power tu meningkat, orang macam boleh beli apa sahaja, termasuklah Ramadan buffet yang satu kepala RM189.90 tu. Duit banyak, tak adalah beli early bird, tak payahlah nak enjoy discount. Bayar je. Lepas tu duit dah bazir, makanan pun bazir banyak. Padahal perutnya kecil je pun. Kan? Lepas tu lagi satu macam saya ada concern sikit, pembaziran makanan ni berlaku disebabkan portion makanan yang besar. Contohnya macam seseorang ni makan tak banyak pun tapi teringin nak makan makanan berkenaan. Jadi makanan tu tak diberi ataupun tak dijual dalam portion yang kecil. So ada pun portion yang besar pun lebih daripada yang secukupnya lah untuk beliau makan. Jadi berlaku jugalah isu pembaziran makanan kat situ. Alright? Okey, jadi saya nak ucapkan terima kasihlah atas perkongsian Encik Nes sebentar tadi untuk pembaziran makanan, dan kita akan teruskan majlis dengan acara jemputan bertuah, dan saya menjemput Siti Zarina untuk mengelola acara jemputan bertuah ini. Dipersilakan Siti Zarina. Okey, baru boleh. Alright, Assalamualaikum semua. So, saya slate sikit sesi yang menarik lah. Dah dengar-dengar ceramah, dah dengar-dengar talk. So, kita slate sikit nak bagi hadiah sikit dekat peserta yang sudi luangkan masa malam-malam ni. Patutnya duduk kat rumah makan dengan family kan. So, okay, sekejap disable. Saya tak boleh share screen lah, sekejap Okay. Okay, so kita akan ada 5 cabutan. Hadiah pertama RM50, hadiah kedua RM40, hadiah ketiga RM30, hadiah keempat RM20, hadiah kelima RM10. So dalam list nama kita hari ini, partisipan ada 11 orang kalau ikutkan list dalam kita punya ni lah. So okay, ready kita putar. 5 kali je kita putar. Bismillahirrahmanirrahim. Semua baca bismillah dulu. Kod-kod nama naik. 1, 2, 3. Okay, Nur Hashimah hadiah pertama RM50. Wah, Shimah dapat RM50 macam gitu je Shimah kau. Kan, senang je. Join je, duduk sekejap dapat RM50. Okay, next. Ada 4 lagi cabutan. Muhammad Sabri. Tanya. Okay. Lagi 3. Jangan risau. Bismillah, bismillah. Kod-kod nama naik. Okay. Lagi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Salma. Okay, last. Baca bismillah, kok ada peluang lagi. Last, sikit lagi. 1, 2, 3. Nur Hasita, okay.
Banyak. Okay, terima kasih semua sebab join hari ni. Kita orang appreciate sangat. So, habis lucky draw untuk hari ni. Alright, terima kasih kepada para pemenang. Terima kasih banyak. Ini sebenarnya as a token of appreciation lah daripada kami satu grup kepada anda yang sudi luangkan masa, sudi meluangkan kelapangan untuk menyertai webinar kita pada malam ni lah. Alright, okay. Jadinya saya nak hand over semula majlis kita ni kepada Encik Nash untuk teruskan dari kesinambungan daripada topik food wastage sebentar tadi dengan topik food security. Jadi Encik Nash, over to you, dipersilakan. Terima kasih. Okay, hi. Wow, Tanya. Amazing tau. Dengar pun dapat duit. Okay, dah dapat ilmu, dapat pahala, dapat duit lagi. Okay, so duit tu apa? Masukkan kepada dana-dana syarikat-syarikat yang sedang berusaha untuk selamatkan dunia. Gitu. So, sebenarnya kita ni adalah antara orang yang sangat-sangat tidak, Malaysia lah, tidak sangat kuat NGO. Tak seperti Jerman, Ukraine, negara-negara luar memang sangat memperjuangkan hak-hak alam sekitar. Walaupun benda tu tak wujud, benda tu tak bercakap, tapi dia sangat memperjuangkan. So memang kita kena aim, one day kita kena be like that lah. Even saya duduk buat cele pun, saya guna sabun yang biodegradable tau. Okay. Sebabnya benda-benda macam tu lah yang akan bahayakan. Saya sangat menitik beratkan lah. Walaupun kita tahu kita tidak akan berjaya 100%, tapi at least we try to help the world. Okay. So habis dah break time kita. So seperti yang diberitahu oleh MC kita tadi, sekarang kita go for food security. Malaysia's food security and how vulnerable our food supply chain. Okay, guys, let's see. Okay, so sebelum kita pergi kepada food security ni, macam tadi food waste, dia senang, dia dasar, dia maksudnya kalau saya cakap memang boleh faham terus. Tapi food security is a little bit complicated. Seperti perempuan, macam tu. So kita kena faham adik-adik ya. Okay, kakak-kakak abang. Okay, so food security yang diberi definisikan oleh United Nations Committee adalah sebagai world food security means that all people at all time have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meet their food preference and dietary needs for an healthy life. Maksudnya ada dasar yang sama, semua orang dapat makanan. Dia macam tu je. Semua orang dapat makanan. Food security. Macam kalau anda boleh tengok di sebelah kanan anda, cukup jelas. Dekat mana, saya tak tahu, tapi dia tidak mempunyai makanan yang cukup dan terpaksa berkongsi. Sampai hari ini, saya nak tanya, dia berkongsi makanan dekat rumah dia, ada tak? Yang masih lagi belum ada keluarga dia yang tak cukup makan, ada tak? Ada tak? Tak ada kan? Kita sangat bersyukur sebenarnya sebab kita duduk dalam maksudnya kita mempunyai makanan yang cukuplah untuk kita makan. Pagi esok boleh makan nasi lemak, lusa boleh makan mi kari dan sebagainya. Tapi tak di negara luar, malam ni belum tahu nak makan apa, apatah lagi esok. Memang sangat menyedihkan. Saya pernah kisah ni saya pergi dekat mana adalah saya tu pergi kat Malaysia je. Bayangkan dekat Langkawi masa saya kerja dulu. Budak tu dia tengok saya makan. Masa tu saya makan dekat atas jambatan. I mean jambatan sebelum pergi sembahyang Jumaat lah. Dan dia saya makan. Dia budak tu tengok saya. Lepas tu dia tengok saya macam saya rasa tak selesa at the first sight. Maksudnya saya tak pernah selesa. Kalau contohlah Syafiq. Kalau Encik Syafiq, orang tengok Encik Syafiq makan. Encik Syafiq rasa selesa tak? Orang tengok tapi dia tak tengok, tak selesa kan? Saya tengok Cik Syafiq je, tak selesa. Saya memang tapi rupa-rupanya dia tak ada makanan untuk dia makan. Dah 3 hari dah tak makan. Saya keluar mata tau that time. I was like macam,
Weh, dekat Langkawi ni, tempat yang hebat dengan makanan, tempat pelancongan, ada lagi orang miskin, Tegar. My God. That is a fact yang korang kena tahulah. Sebenarnya korang tak cari sebab tu korang tak jumpa, dan korang tak pernah tahu dan sebab itulah korang tak tahu. Tapi kalau kita jumpa dan cari, ramai je orang miskin kat dunia, dekat Malaysia. Bukan dunia, Malaysia. So, sekarang ni, food security adalah dia definisi yang sangat luas. Dia tak termaktub pada orang-orang kecil, dia luas. Jadi kita lihatlah food security pada hari ini. Okay, so ini adalah kategori food security yang perlu kita fahamlah. Dia ada 4 kategori. High food security maksudnya satu tempat tu, maksudnya contoh Malaysia. Household have no problem, have had no problem or anxiety about consistently accessing adequate food. Maksudnya semua orang dapat benda yang sama. Aku nak ayam, aku dapat. Aku nak kambing, aku dapat. Aku nak beras, aku dapat. Sekarang ni marginal food security. Maksudnya household yang ada problem ataupun dia ada masalah selalu memikirkan tentang makanan, kualiti makanan, variety dan selalu dikurangkan dia punya kuantiti. So sekarang ni anda boleh fikirlah, minyak kita berada di tahap marginal food security, ayam kita berada di marginal food security, dan banyak lagi jenis-jenis makanan lain seperti tepung. Tepung mungkin kita akan jatuh kepada low food security. Sebab apa? Nanti kita akan lihat. Dan household, kalau low food security adalah household reduce the quality, variety, desirability of their diet, but the quantity of food intake and normal eating pattern were not substantially disrupted. So, apa yang boleh saya sampaikan hari ini adalah contoh. Kalau anda lihat pada zaman kita berperang dulu, mak ayah nenek tutup nenek kita berperang dulu, memang kita ada low food security. Sampai tahap mereka hanya rebus batu untuk bagi tahu dekat anak, jap mak tengah rebus makanan mak. Sampai tahap dia orang rebus bubur. Semua orang kena makan bubur. Semua orang kena makan berbubur. Sebab kalau makan nasi, dia jadi banyak, kena banyak. Masak 1 kilo baru boleh makan 10 orang. Tak, kalau bubur masak je 500 gram boleh makan sampai 20 orang. Sebab itulah low food security. Semua orang kena makan benda yang tak ada kesihatan. Maksudnya nutrisi dia tu kurang. Kalau very low food security, at time during the year, eating pattern or more household member were disrupted and food intake reduced because the household lack of money ataupun resources. Contohnya yang berlaku di Sri Lanka sekarang ni. Memang sangat-sangat menyedihkan. Contohnya di kawasan-kawasan daerah yang miskin di China, di India. Lepas tu ada lagi di negara-negara lain seperti di Afghanistan, di Pakistan. Contohnya negara-negara yang telah bergolak, Syria, negara mana lagi, Arab Spring. Memang sangat-sangat membahayakan. Dan very low food security inilah akan menyebabkan ramai kematian yang wujud ataupun wujudnya kematian-kematian di kalangan manusia yang hidup. Manusia yang mati itu adalah benda yang hidup tau. Jadi kakak-kakak, abang-abang semua, makan jangan membazir, makan elok-elok. Okay? Syukurlah. Sebab inilah. Sebab sekarang ni Malaysia tak berada di tahap warna hijau sangat tau, dia ada dekat kuning. So hati-hati sebab Allah boleh tarik macam tu je nikmat orang Malaysia. Sebab kau kufur nikmat ke, kau tak semayang, aku tarik nasi lemak daripada Malaysia. Allah hanya tarik minyak sikit je kawan-kawan. Kita ada kelapa sawit tapi minyak pun mahal. Allah tarik Allah tarik tepung. Benda tu pun orang dah bergaduh. Macam mana? So rakan-rakan yang saya hormati sekalian, untuk pengetahuan anda semua, kita punya untuk kita tahu pasal food security ni, kita ada kayu pembaris ukur. Maksudnya kita perlu lihat kepada siapa Malaysia tengok. So Malaysia tengok kepada Global Food Security Index GFSI yang telah dibangunkan oleh Economist Intelligence Unit yang mana berpusat di London, United Kingdom. Dan mereka adalah orang yang mengawal dan sepenuhnya terhadap kandungan termasuk pengumpulan data, analisis, ramalan bagi laporan-laporan setiap negara. So, jadi mari kita sama-sama tengok. Okey. Kita tengok sama-sama rakan-rakan. Okey. Jom kita tengok. Okey.
Okey, Cik Azmal ataupun sesiapa Shano boleh unmute tak? Saya nak ada audiens yang bercakap dengan saya. Ada tak? Apanya? Okey, nampak tak skrin? Nampak. Okey, untuk pengetahuan semualah. Okey, setiap Malaysia dia ada kementerian dia sendirilah. So untuk kementerian dan industri makanan, kita ada portal rasmi. Jadi rakan-rakan boleh tengok dekat sinilah. Okey. So untuk pengetahuan anda semua, kita ada kalau contoh kita ada kluster kestabilan dan kemapanan yang mana kita ni adalah yang ni adalah bukan. Sorry. Ni. Ni indeks security makanan GFSI ni. So 58 indikator ataupun ukuran kualitatif yang dibahagi kepada 4. So dia tengoklah GFSI ni tengok pada affordability, kemampuan kita, availability, ada ke tak, kualiti dan keselamatan, natural resources dan juga resilience. So rakan-rakan jangan sesuka menuduh yang bahawa kita ni akan kebuluran kalau kita tak cukup. Yes, kita kena tengok dekat sini juga sebab ini adalah fakta. One of the time kita boleh juga untuk berjimat cermat, tapi at the same time kita jangan jadikan benda orang jadi panik. Bila orang panik, macam MC cakap tadi lah, orang beli barang tanpa memikirkan orang lain. Orang kaya je beli banyak. So sebenarnya kita ada satu pelan tindakan dasar security makanan yang baru dilancarkan tahun lepas. Ini disebabkan daripada kes COVID-19 tu. Jadi memang kita tak cukup makanan sebenarnya. Dan banyak yang telah diatur strategi oleh kerajaan yang mana dia mengambil kira isu dan cabaran di sepanjang rantaian bekalan makanan bermula daripada input pertanian hingga ke sisa makanan. Dan ini adalah pelan tindakan yang mana anda boleh lihat kayu ukur kita punya hari ini, yang mana kerajaan telah mensasarkan 5 teras strategi, 15 strategi dan juga 56 inisiatif dijangka akan dapat memastikan kesinambungan bekalan negara agar ada setiap masa, khususnya dalam menghadapi situasi luar jangkaan. Okey, so ini adalah contohlah. So kita jangan rasa sangat kerajaan kita ni tidak bersedia. Actually kita dah bersedia. Cuma saya akui memang agak lambat, tapi at least kita bersedia. Faham tak? At least daripada negara-negara lain yang tak buat apa-apa sangat membahayakan lah. So ini adalah contohlah bukti yang boleh saya tunjukkan kepada kakak-kakak, abang-abang dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian, bahawasanya memang ada tindakan daripada kerajaan untuk membantu menyelamatkan food security di Malaysia. So dekat sini pula ini adalah laman web rasmi, okey, laman web rasmi Global Food Security Index, okey, GFSI. So kalau anda lihat dekat sini, okey, negara-negara yang perlukan improvement ataupun moderate improvement ni sangat bahayalah. Contohnya kita tengok dekat sini. Ni negara-negara kat tengah ni, Sudan, Ethiopia, Kongo, Zambia, negara-negara yang kita tak dengar, Tanzania, apa ni? Ni yang mana? Mozambik. Ni siapa? Yemen, Syria. Ni negara mana? Venezuela. Ni antara negara-negara yang sedang mengalami masalah dengan dia punya makanan. Jadi antara kalau kita dekat Malaysia ni tengok ni macam tu United States, dia punya ni best performance. Kalau Malaysia kita juga dekat best performance. So sangat untunglah. Tapi negara-negara jiran di Malaysia contoh macam India, dia perlu need performance. Sama juga dengan Indonesia. So bila kita dikelilingi negara-negara yang tidak membangun, sangat-sangat berbahaya sebab dia boleh menyebabkan kesan kepada kita juga sebenarnya sebab kita ada di mana supply, kita supply kepada negara-negara tersebut. Okey, jadi itu adalah sedikitlah sedutan untuk kakak-kakak abang semua untuk perlu faham dekat mana nak tengok fakta dan juga security makanan kita. So ini adalah tentang food security kita hari ini. Okey. So bila kita bercerita tentang food security, dia berbalik kepada self-sufficiency ratio, SSR. Maksudnya kadar kita ni, kebergantungan diri kita dengan ratio kita punya makanan nak dibekalkan kepada orang. Okay.
So ni adalah contoh satu sedikit sedotan video. Video ni agak merisaukan, tapi saya rasa ia agak berbaloi. Tapi saya rasa sebab kita ni adalah orang yang educate, sebab korang semua adalah student ataupun orang yang berpelajaran. Jadi korang kena tengok dari segi aspek macam mana dia boleh membantu. So ni contoh, kita lihat video sedikit daripada Iqbal. Ada kau hari ni awak nak cakap kalau korang nak tenang, korang nak happy, korang skip video ni. Tapi kalau korang nak tahu perkara sebenar dan bersedia untuk masa depan, silakan menonton. Sebab saya nak cakap apa nak jadikan kita ni. Yang pertama, dekat benua Afrika, kawasan yang saya tandakan merah ni adalah kawasan yang sedang mengalami kemarau dan juga kawasan kebuluran teruk yang melibatkan berpuluh juta rakyat. Contohnya dekat Niger, dekat Mali, dekat Burkina Faso, dekat Kenya, dekat Somalia. Dan ini pula adalah peta Amerika Syarikat yang kawasan warna merah ni menandakan kawasan yang sedang kemarau teruk sekarang ni. Dan sepatutnya kawasan ni tidak kemarau pada waktu ini. Sepatutnya dalam bulan depan baru dia akan start kemarau. Tapi tahun ni dia start lebih kurang sebulan ke sebulan setengah awal. Jadi to sum up, kawasan yang bertanda warna merah ni adalah kawasan yang bakal mengalami masalah makanan. Yang warna oranye ni pula adalah kawasan antara Rusia dan juga Ukraine yang sedang berlakunya peperangan. Dan yang bertanda warna pink di seluruh dunia ni, jom kita tengokkan satu persatu apa yang sedang berlaku dekat kawasan-kawasan ni semua. Rusia baru stopkan pengeksportan gandum dan juga minyak bunga matahari daripada negara mereka ke luar. Dan kita kena faham juga, Rusia adalah pengeluar gandum terbesar di dunia. Almost 20% of the world punya gandum, wheat, datang daripada diorang. Ukraine juga dah stopkan pengeksportan makanan termasuklah gandum, dan Ukraine adalah pengeluar gandum kedua terbesar di dunia. Disebabkan kekurangan gandum, Kazakhstan juga dah stopkan pengeksportan gandum keluar daripada negara mereka sebab dia perlukan untuk rakyat mereka dulu. Dan krisis makanan ini menyebabkan Argentina juga stop mengeksportkan daging keluar daripada negara mereka. Indonesia pula pengeluar nombor 1 minyak kelapa sawit di dalam dunia dah stopkan pengeksportan keluar minyak kelapa sawit untuk pastikan minyak itu cukup untuk rakyat mereka. Jadi semua negara-negara yang bertanda warna ni sebenarnya sedang mengalami masalah makanan. Dan benda ni akan menyebabkan pasaran dunia punya makanan pun berkurangan, dan ini akan memberi impak kepada Malaysia. Sebab nak tak nak kita kena faham satu benda tentang SSR. Self-sufficiency ratio, ataupun maksudnya adalah cukup ke tak kita nak dapat hasilkan makanan untuk negara kita. Jadi jom kita tengokkan one by one. Yang belah warna oranye ni maksudnya adalah melebihi 100%. Maksudnya kalau kita perlukan 100 bungkus, kita boleh hasilkan lebih daripada 100 bungkus untuk negara kita. So ini dah tak ada masalah. Contohnya apa? Macam tebu, macam betik, macam banyak buah-buahan dan juga ikan tuna. Problemnya adalah yang warna purple ni, di mana kita masih lagi belum cukup nak hasilkan 100% keperluan rakyat kita lagi. Contohnya macam apa? Contohnya macam daging, contohnya macam kambing, contohnya macam beras. Kita hanya berjaya hasilkan 60% daripada keperluan negara kita. Dan selebihnya, kita import beras daripada luar. Dan this is going to be a problem kalau negara-negara yang mengimport beras, stop mengimport beras ke Malaysia. Dia akan menyebabkan krisis makanan dekat Malaysia. I guess this video just nak bagi tahu dekat korang that this crisis is going to happen. Hopefully we can be prepared, and kita kena dah ada mindset untuk berjimat cemat sekarang ni. And all the best untuk kita semua, insyaAllah. So dia dah terangkan pasal SSR ni tadi. Ni adalah Syed Iqbal lah. So dia anak muda yang sangat hebat dan saya sangat suka dengan beliau. Beliau memang sangat menitik beratkan, memang sangatlah power lah dalam biologi and science. Tapi apa yang boleh saya ceritakan kepada kakak-kakak abang-abang semua, yes, kita memang ada kemampuan untuk hasilkan, tapi tak juga semua. Contohnya, tapi at least kita boleh hasilkan protein yang sangat banyak. Contohnya macam babi, 94.9%. Banyak makanan yang protein bukan untuk kita lah, tapi untuk orang lain. Macam tu. So ayam pun 98.2, which is sangat tinggi lah. Sebenarnya kita ada banyak je ayam, tapi orang yang sorok ayam tu ramai juga. Sebab itulah kita ada krisis ayam baru-baru ini. Okay, so itu adalah contoh untuk SSR. Dan sekarang ni kita dah pergi kepada component of food wastage. Okay, sekarang ni food security dengan food wastage ni adalah dia ada kaitan sebenarnya, tapi dia jauh ke dekat tu dia atas jenis-jenis tertentu. Jadi untuk kakak-kakak abang semua, okay, ini adalah last topic kita for tonight, itu tentang component of food wastage. So bila kita lihat pada food wastage, sebenarnya apa yang kita buang tu sebenarnya taklah semuanya boleh diguna balik, tapi kita boleh kawal cara buangan kita. Okay, so
apa sebenarnya component of food waste ni? Okey, component food waste ni dia ada terbahagilah kepada banyak. Contohnya carbohydrate, protein, lipid, trace of inorganic compound dan banyak lagi lah. Sebab semua benda terbahagi kan. Dia macam contoh ayam. Mana ada orang boleh makan tulang dengan bulu? Kecuali ada orang suka bulu ayam, bulu celup tepung. Gitu. Tak bulu celup tepung, kepala celup tepung. Kepala ayam celup tepung. Siapa suka makan ayam celup tepung? Memang sangat rare. Okay, itu tapi contohlah itu adalah food waste. Okay, so ini contohlah bila kita belajar tentang food waste, dia ada dua benda iaitu benda yang boleh dielakkan dan tidak boleh dielakkan. Contohnya, mana ada orang boleh makan tulang, biji apple, and then kulit pisang. Nobody can eat that. Okay, tapi apa yang boleh tidak yang boleh dielakkan, maksudnya benda yang boleh dimakan lah. Contoh makanan-makanan ni avoidable. Contoh lagi makanan yang busuk, basi, so kita boleh elakkan. Dan ini adalah contohlah komponen daripada food waste. So itu adalah contoh. Jadi sedikit lagi lah tambahan ilmu untuk kakak-kakak abang yang berada pada malam ini. Okay. So kenapa food security and then food waste dia ada kesinambungan ni? Isu dia macam ni. Okay. Dalam dunia ni, dia satu je teori ekonomi dia ada satu je, demand and supply. Pergi mana-mana demand and supply. Contoh hari ini, kita ada 16 orang. 16 orang yang bersama saya pada hari ini adalah orang yang makan ayam. Jadi demand terhadap ayam sangat tinggi, 16 ekor ayam. Tiba-tiba, Azmal ni adalah tokek ayam. Kita panggil dia Pak Mal. Pak Mal dia ada 10 ekor ayam sahaja. Jadi bila Pak Mal ada 10 ekor, yang nak 16 ekor tak cukup 6 ekor. Bila tak cukup 6 ekor, kita panggil dia shortage. Bila apa jadi shortage, jadi masa itulah peniaga-peniaga akan ambil kesempatan untuk naikkan harga dan juga akan menindas rakyat dan juga pengguna. So itu adalah konsep demand dan supply. Jadi bila anda lihat balik, sebenarnya kita tak ada masalah makanan pun sebenarnya. Kita ada masalah dengan food waste. Sebab itulah bila contoh KFC. Buang ayam banyak je setiap hari. Tapi tak ada orang tahu. Ayam penyet. Orang jual ayam, nasi goreng ayam, nasi ayam. Buang ayam. Ada banyak je setiap hari sebab basi tak habis. Cuma kerajaan perlu mengawal selia adalah pengeluaran dan juga tahap pembaziran. Bila semua orang nak jadi peniaga, macam itulah kisah hidup dia. Sebenarnya kita tak ada masalah makanan yang serius. Kalau tak, kenapa kita boleh jadi negara nombor 1 paling gemuk di Asia Tenggara? Kalau tak percaya, boleh Google kenapa kita paling gemuk. Kalau negara kita tak cukup makanan, kita patut ramai paling kurus. Sebab apa? Kecil manis kita nombor 1 dekat dunia. Darah tinggi pun kita ke dunia juga. Semua tu punca daripada makanan. Jadi saya rasa kita semua perlu fikir betul-betul balik macam mana kita boleh cakap today's wastage is tomorrow shortage. Jadi kita kena pastikan tak akan ada satu hari nanti disebabkan daripada sifat kita yang tidak berjaya mengawal wastage, itu akan menyebabkan shortage pada anak-anak cucu kita pada satu hari nanti. Jadi saya rasa itu saja daripada saya pada pagi ini. Saya rasa saya sangat ucapkan terima kasih dan tahniah sekali lagi, berikan tepukan yang paling gemuruh kepada tim MKT 2 something daripada UiTM. Saya doakan anda semua berjaya, anda semua sangat hebat dan saya doakan sangat Allah semua lulus dengan cemerlang untuk setiap subjek yang anda ambil dan saya doakan dan anda boleh semua untuk beratkan lagi topik ini bukan pada 16 mata menang tapi 16 juta rakyat Malaysia yang memandang selepas ini insya-Allah. So good luck UiTM, insya-Allah UiTM di hatiku. Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Encik Nash. Jadi antara intipati dalam food security tadi saya dapat tahu ataupun saya baru dapat ilmu mengatakan bahawa food security is all about equality. Jadi bila saya tengok kepada SSR yang telah diolah semula oleh saudara tadi tu, ia adalah sesuatu yang sangat menakutkan sebenarnya.
So kita kena belanja dengan berhemah, just take what you need. Jangan ambil sangat apa yang you all nak, tapi ambil dulu apa yang you all perlu. Sebab dalam 2-3 hari lepas saya ada bacalah satu artikel ni mengatakan bahawa kadar inflasi di Sri Lanka mencecah 54.6% sekarang ni. Jadi sebelum inflasi tu jadi 54.6%, beberapa minggu lepas sebenarnya Perdana Menteri Sri Lanka telah meminta Jokowi ataupun PM daripada Indonesia untuk menghantarkan berjuta-juta karton minyak masak ke negara mereka. So this is very sad to know that Sri Lanka is having a lot of in the age of bankruptcy lah, diambang kemuflisan lah sebenarnya Sri Lanka sekarang ni. Jadi semua perkara-perkara ataupun semua fakta-fakta ni kita kena cari dari sumber-sumber yang sahih, macam kita tengok dekat dalam website kerajaan tadi, mafi.gov.my. Itu adalah sumber-sumber yang sahih. Kita jangan percaya kepada rumors dan jangan percaya kepada propaganda yang mengundang kepada propaganjel. Alright, okay, jadi ribuan terima kasih diucapkan buat Encik Nash atas perkongsian yang bermanfaat seperti tadi. Jadi kita harapkan semoga hadirin dan hadirat sedikit sebanyak dapat memanfaatkan ilmu dan pengetahuan yang baru saja dikongsi sekejap tadi ya. Dan dengan ini berakhirlah webinar Today's Wastage is Tomorrow's Shortage kita. Saya selaku wakil dari Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan sekalung tahniah kepada semua para peserta atas kesudian anda menghadiri majlis ilmu pada hari ini. Jadi kami juga menyusun 10 jari, memohon ampun dan maaf atas segala salah silap yang berlaku tanpa sedar sepanjang program ini berlangsung. Dan di kesempatan ini juga rasanya masih belum terlambatlah untuk saya ucapkan salam Aidiladha untuk anda semua pada 2-3 hari akan datang ni ya. Jadi sebelum tu saya ada 2 rangkap pantun untuk diberikan kepada anda semua. Beringin megah di kota Masai, angin menderu bawa kecangkat. Alhamdulillah semua selesai. Semoga ilmu, manfaat dan berkat. Awan gelap sudut lamunan, berbalam hati gundah bertandang. Segala khilaf sudi ampunkan, bertemu lagi acara mendatang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita minta kerjasama anda untuk on camera untuk tujuan media dan juga kita nak ambil gambar lah untuk report kita nanti. Terima kasih. So siapa nak ambil gambar, Syafiq ke Zarina kot? Ke Suzy? Jom ambil gambar. Buka lah kamera. Miss Mas, marilah kita buka kamera. Kita nak ambil gambar Miss. Siapa nak ambil gambar ni? Syafiq Syafiq kira tau. Encik Sabri, Faranina, Hasita, Najiha. Mainlah buka kamera. Dah lah tak berapa nak ketul je orangnya. Anani dah buka kamera. Very good. Okay, Syafiq boleh ambil gambar lah. Okay guys, terima kasih banyak sebab sudi lapangkan masa, luangkan masa, share time malam ni dengan kita. Kita sangat hargai you all punya pengorbanan malam ni lah selama 2 jam ni. Jadi misal kata kalau ada salah silap ke, ada masalah ke apa ke, kita minta maaf. Mungkin semuanya tu berlaku atas kesilapan saya sendiri. Yang baik daripada Tuhan, daripada Allah. Yang buruk semua datang dan khilafnya daripada saya. Jadi saya rasa itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kalau ada webinar lagi kita akan jemput dan sudi-sudikan luangkan masa nanti ya. Alright, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Hazira. Thanks. Fatin, terima kasih. So much. Thank you. Macam mana nak remove? Okay. Miss, saya remove tau Miss.
Miss jangan terasa hati pula. Tahu Miss? Bye. I love you Miss. Saya remove tahu. Bye. Ha, please pun. Sabar-sabar belum habis record.